Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton dan juga lecturer. Nama saya Muhammad Deniz Afiq bin Muhammad Herman, nomor matriks BB 24110364. Saya mengambil course Ekonomi Perancangan dan Pembangunan di bawah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perekonomian. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari Semporna, Sabah. Dalam video ini, saya ingin bercakap tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu decision making process, atau dalam bahasa Melayunya, proses membuat keputusan. Setiap hari, kita membuat pelbagai keputusan, daripada keputusan kecil seperti apa yang kita hendak makan hari ini, kepada keputusan yang paling besar seperti memilih kerjaya atau tempat tinggal. Keupayaan untuk membuat keputusan yang baik bukan sahaja penting untuk kehidupan pribadi kita, tetapi kita juga sangat kritikal dalam konteks pekerjaan, perniagaan, dan hubungan sosial. Jadi, dalam video ini saya akan menerangkan apa itu decision making process dan pandangan saya terhadap topik ini, serta pengalaman saya sendiri dalam membuat keputusan besar dalam hidup saya. Tanpa melengahkan masa, marilah kita terus masuk ke dalam topik yang saya ingin bahaskan dalam video ini. Pertama sekali, apakah maksud proses membuat keputusan? Proses membuat keputusan merujuk kepada langkah-langkah yang kita ambil untuk menganalisis situasi, pertimbangan pilihan, dan akhirnya memilih tindakan yang terbaik. Dalam dunia pengurusan, ada beberapa model yang kita gunakan untuk membuat keputusan. Antaranya ialah model rasional. Model ini melibatkan beberapa langkah logik seperti mengenal pasti masalah atau peluang, mengumpul maklumat, menganalisis pilihan, membuat keputusan berdasarkan data, dan menilai hasil daripada keputusan tersebut. Model ini sesuai untuk keputusan yang melibatkan risiko tinggi, jangka panjang. Seterusnya, model intuitif. Sebaliknya, model ini bergantung pada naluri dan pengalaman kita sendiri. Ia sering digunakan apabila kita tidak mempunyai cukup rasa atau maklumat untuk membuat keputusan. Setelah saya menerangkan model intuitif tersebut, terdapat banyak persoalan yang bermain di pikiran saya. Sebagai contoh, kenapakah penting untuk memahami proses ini? Kepentingan memahami proses ini antaranya ialah mengelakkan kita daripada membuat keputusan yang buruk dan mengakibatkan kesan yang negatif. Sebagai contoh, pembaziran masa, wang, atau sumber daya. Dengan memahami langkah-langkah dalam membuat keputusan, ia boleh mengurangkan risiko pembuat pilihan yang salah. Berikut saya berikan beberapa langkah-langkah dalam membuat keputusan. Yang pertama, mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, menganalisis data, membuat keputusan, dan akhir sekali mengkaji semula keputusan. Setelah saja saya menerangkan apakah itu decision making process, adalah lebih baik dengan saya menerangkan sedikit sebanyak pandangan saya terhadap decision making process, ataupun lebih dikenali sebagai proses pembuat keputusan. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa proses membuat keputusan ini adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh semua orang. Hal ini kerana dalam dunia yang serba pantas dan kompleks ini, kita sering terdedah kepada maklumat yang banyak, tekanan massa, dan risiko emosi. Perkara ini secara tidak langsung dapat mendorong kita untuk melakukan benda yang baik dan betul, ataupun sebaliknya. Namun begitu, bagi saya ada beberapa cabaran yang kita hadapi ketika membuat keputusan. Antaranya ialah yang pertama, kebimbangan risiko. Kadangkala kita berasa takut untuk membuat keputusan kerana rasa bimbang akibat kesan-kesan negatif yang akan datang apabila kita melakukan keputusan tersebut. Tetapi bagi saya, kegagalan adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita melakukan proses pembelajaran. As the saying goes, people learn from mistake. Yang seterusnya, pada pandangan saya, salah satu halangan untuk kita membuat keputusan ialah bias kognitif. Tanpa kita sadari, kita mungkin membuat keputusan berdasarkan emosi atau prejudice, bukan fakta. Oleh itu,
adalah penting bagi kita untuk sentiasa mengambil masa untuk mengkaji pilihan dengan objektif. Hal ini secara tidak langsung dapat memudahkan kita untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Kesannya, keputusan yang kita buat akan mendorong kepada hasil-hasil yang positif. Yang seterusnya, tekanan sosial. Tanpa kita sadari, kadangkala kita membuat keputusan yang dipengaruhi oleh apa yang orang lain fikirkan. Perkara ini boleh dipengaruhi daripada orang yang berada di sekeliling kita. Namun, pada pandangan saya percaya bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang selaras dengan nilai dan matlamat yang kita hendak tuju. Bagi saya, kemahiran membuat keputusan adalah kunci untuk berjaya. Bukan sahaja dalam kerjaya, tetapi dalam kehidupan pribadi dan kehidupan seharian. Akhir sekali, saya akan memberikan beberapa kepentingan proses membuat keputusan. Bagi saya, antara kepentingan proses membuat keputusan ini ialah kita akan dapat mencapai matlamat kita secara lebih sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita membuat keputusan yang betul secara sistematik, kita akan menjadi lebih mudah untuk mencapai matlamat yang kita hendak tujui. Yang seterusnya, mengurangkan risiko kesilapan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita membuat perancangan daripada awal, kesilapan yang mungkin berlaku akan dapat dikurangkan. Seterusnya, meningkatkan keberkesanan dan kecekapan. Seperti yang kita sedia maklum, apabila kita melakukan keputusan dengan lebih awal, kita akan dapat mengurus dan mengumpul segala maklumat berkaitan keputusan yang kita hendak buat. Perkara ini secara tidak langsung meningkatkan keberkesanan dan juga kecekapan projek ataupun proses yang kita akan lalui. Akhir sekali, membina keyakinan dalam memilih tindakan. Apabila individu tersebut mengamalkan proses pembuatan keputusan, individu tersebut akan berasa lebih yakin untuk menentukan satu keputusan yang hendak dilakukan. Dengan mengikuti proses ini, individu tersebut boleh membuat keputusan dengan lebih bijak dan berkesan, sama ada dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Setelah penonton mengetahui apakah itu decision making, cara-cara dan juga cabaran untuk membuat keputusan, saya ingin berkongsi pengalaman pribadi saya berkaitan topik ini. Kejadian ini berlaku selepas sahaja saya menduduki peperiksaan SPM, yaitu Sijil Pembelajaran Malaysia. Kisah ini merupakan salah satu keputusan terbesar yang saya pernah buat dalam hidup saya, yang mana saya memilih untuk melanjutkan pembelajaran di pusat tingkatan 6 berbanding untuk mengambil diploma. Dalam membuat keputusan ini, terdapat beberapa individu yang terpenting dalam hidup saya yang menolong dan membagi cadangan. Individu penting tersebut merupakan keluarga, yaitu ibu bapa dan juga adik-beradik saya. Setelah sahaja saya mendapat tawaran untuk memasuki diploma di Politeknik, saya turut mendapat tawaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Budaya 1 untuk melanjutkan pembelajaran sebagai seorang pelajar pra-university. Dan pada akhirnya, saya memilih untuk melanjutkan pelajaran di pra-university. Hal ini secara tidak langsung merupakan keputusan yang terbaik yang saya pernah lakukan. Buktinya, proses pembelajaran yang dilalui apabila mengikuti tingkatan 6 lebih singkat berbanding diploma. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempercepatkan proses untuk saya mengambil degree. Keputusan ini bukanlah mudah, tetapi saya tidak menyesal. Ia mengajarkan saya bahawa betapa pentingnya kita untuk percaya diri sendiri dan untuk membuat keputusan yang berpandukan matlamat hidup. Kesimpulannya, itu saja yang saya dapat rungkaikan berkaitan dengan topik decision making process. Saya harap perkongsian ini dapat memberikan Anda sedikit sebanyak inspirasi untuk meningkatkan kemahiran membuat keputusan Anda. Ingat, tiada keputusan yang sempurna, tetapi setiap keputusan yang kita buat adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Sekian, itu sahaja topik saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.